Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan kepada kita. Allah memberikan kita hidayah. Allah memberikan kita petunjuk. Dan Allah juga membimbing kita dengan taufik-Nya untuk kita sama-sama pada pagi ini meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan doa-doa yang terbaik yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga kerana pada pagi ini adalah merupakan pertemuan kita yang ke-19. Bermakna pagi ini merupakan kita katakan 19 minggu kita sudah bersama-sama dalam kita mempelajari tentang doa ini. Moga-moga daripada siri yang pertama, kelas yang pertama sehinggalah pada kelas pada pagi ini, semoga itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, Allah memberikan keberkatan, Allah mencatat usaha kita yang sedikit ini, yang menggunakan waktu ini dengan kita mengisi untuk kita belajar ini, Allah catat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita menyambung doa yang terdapat di dalam nota untuk doa bilangan yang ke-25. Doa bilangan yang ke-25 adalah doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk, semoga Allah Taala memberikan kepada kita bimbingan, dan juga kalau tuan-tuan nak catat di sini boleh tambah doa memohon rahmat dan petunjuk. Dalam hidup dia lebih lengkap. Sebab dalam doa yang kita nak belajar ni dia ada perkataan rahmat. Jadi boleh tambah dekat sini doa mohon rahmat dan petunjuk dalam hidup. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk. Tanpa rahmat Allah, maka susah hidup kita. Tanpa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup kita tidak akan dapat dilalui dalam keadaan yang mudah. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita mengamalkan doa ini. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat kepada kita. Di samping itu, Allah Ta'ala membantu kita untuk kita menguruskan hal ehwal kehidupan kita. Sebab hanya Allah sahaja yang mengetahui tentang apa yang patut kita lakukan. Apakah yang sebenar-benarnya kita perlukan. Kadang-kadang kita buat sesuatu yang tidak perlu, tetapi bagi Allah ada lagi perkara yang perlu. Jadi semua maklumat tu kalau kita nak Allah Ta'ala cantikkan hidup kita, pandu hidup kita, uruskan hidup kita ni, ia terkandung dalam doa
Suratul Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat nombor 10. Suratul Kahfi, surah Al-Kahf, ayat nombor 10. Kalau tuan-tuan nak tulis muka surat dia di dalam Quran, dia berada ayat ini pada muka surat 294. Okay. Surat 294, baris yang ke-7 sehingga baris yang ke-8 di dalam muka surat 294. Okey. Doa ini sangat masyhur kerana doa ini adalah doa yang dinisbahkan kepada penghuni-penghuni gua, iaitu kisah pemuda-pemuda yang mereka melarikan diri, mereka menyelamatkan akidah mereka, mereka keluar daripada tempat tinggal mereka, mereka pergi menuju ke gua. Sesiapa yang ada mengikuti tadabbur suratul Kahfi pada setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi, tuan-tuan dan perempuan telah pun melalui ayat yang ke-10 ini. Tapi tidak mengapa, saya akan buat sedikit pengulangan bagi memahami kembali maklumat pada ayat yang ke-10 dalam suratul Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Rabb kami. Atina, kurniakanlah kepada kami. Berikanlah kepada kami. Mereka minta apa? Min ladunka rahmah. Mereka minta rahmat dari sisimu. Maknanya yang pertama, macam kita kata tadi, doa ni yang pertama dia ada kaitan dengan minta apa? Minta rahmat. Minta rahmat dari Allah. Okey. Lepas tu mereka minta apa lagi? Wahayyi lana, dan berilah. Hayyi ni dia macam minta Allah beri tu betul, tapi dia dikaitkan dengan minta Allah Ta'ala macam Allah Ta'ala perbaiki. Sebab mereka kan mempunyai urusan nak melarikan diri. Mereka nak menyelamatkan diri mereka. Mereka nak menyelamatkan iman mereka. Tapi mereka tidak tahu macam mana bentuk untuk next yang berlaku tu apa. Kan? Mereka tak tahu dengan melarikan diri. Jadi mereka sahaja. Jadi mereka nak minta bantuan, mereka nak minta apa saja keselamatan, semua terkandung pada ayat yang doa ni lah. Jadi dia kata, wahayyi lana min amrina rasyada. Berilah lana kepada kami, lana untuk kami, min amrina dalam urusan kami, rasyada. Rasyada ni itulah maknanya petunjuk yang benar. Rasyada. Okay. Mula-mula mereka minta rahmat. Lepas tu mereka minta Allah Ta'ala bantu mereka. Bimbing mereka. Supaya apa yang mereka buat keputusan ni, apa yang mereka buat itu adalah benda yang benar. Perkara yang benar. Minta Allah Ta'ala permudahkan. Minta Allah Ta'ala bantu dalam keputusan yang mereka telah ambil itu. Okey. Sekarang kita ni ada dua maklumat lah. Jadi kalau nak tulis doa dekat sini, boleh tulis doa rahmat dan petunjuk dalam hidup. Sebab kita ni ialah maksudnya ada orang dia nak jadi lebih baik contoh kan. Tapi belum tentu kita nak jadi lebih baik tu kita boleh lalui dia dengan mudah. Belum tentu
kita nak jadi baik itu kita boleh buat semua yang kita rancang. Kita nak buat inilah, nak buat inilah, nak buat inilah. Jadi semua perkara-perkara yang kita nak rancang, yang kita nak buat itu, maka kita serahkanlah ia kepada Allah untuk bantu kita, permudahkan kita, kan, beri kita kekuatan untuk apa saja urusan yang telah pun kita nak lakukan itu. Khususnya adalah urusan-urusan akhirat. Macam mana kita katakan khususnya urusan akhirat, nanti kita kupas dekat perkataan rosyada. Okey, untuk memahami doa ini, maka kita kena kembali kepada cerita asal. Doa ini mula-mula asalnya dikaitkan dengan pemuda yang pergi ke gua. Jadi untuk faham doa ni kita kena patah semula kepada cerita pemuda gua ni. Baik, saya tunjukkan secara ringkas saja. Maklumat ni ada dalam nota Suratul Kahfi. Okay, kita tengok semula ayat nombor 10 dalam Suratul Kahfi. Yang mana ayat nombor 10 ni panjang keseluruhannya. Tadi kalau kita ambil doa tadi, kita hanya ambil di sinilah. Kita hanya mula daripada Rabbana. Jadi kalau kita baca keseluruhan ayat 10 ni, ada lagi doa yang sebelumnya. Doa sebelumnya, bukan doa sebelumnya. Ayat lengkap dia adalah iz awal fit yatu ilal kahfi faqalu. Iz awal tatakala. Iz digunakan perkara yang dah lepas. Tatakala serombongan, sekumpulan fitiah, anak muda. Awal mereka pergi. Mereka pergi dekat sini, kita dah kupas dalam tadabbur Suratul Kahfi apa makna awal. Awal ni maknanya mereka memang dah bawa diri mereka, jiwa dan raga mereka tu memang mereka hijrah. Memang mereka pergi tu maknanya bukan pergi nak patah semula dah kepada tempat asal mereka. Mereka pergi membawa diri, membawa jiwa raga mereka. Memang mereka dah, memang betul-betul mereka nak tinggal tempat tu. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi kepada kahfi. Mereka pergi ke gua. Faqalu, lalu mereka berdoa. Kenapa saya bulat kafa ni? Merujuk kepada apabila mereka pergi ke gua tu, mereka cepat-cepat. Mereka bertawakal, mereka bergantung harap pada Allah. Jadi apabila kita dah buat keputusan, mereka berusaha melarikan diri ke gua. Kita dah kupas tentang kenapa mereka cari gua. Lepas tu mereka cepat-cepat mereka bergantung harap, mereka bersandar kepada Allah. Dengan mereka berdoa lah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey. Cuma pada doa ini ada keistimewaannya dari sudut mereka menyebut ladunka. Kita dah kupas dekat tadabbur Suratul Kahfi. Perkataan ladunka, ia ada persamaan dengan indika. Kita dah kupas sebenarnya dekat Suratul Kahfi, tapi tak apa. Okey, kita ulang sikit. Indika. Cuma bezanya, kenapa ladunka dengan indika? Dia sebenarnya min indika rahmah. Boleh juga indika dal. Tapi kenapa tak guna indika? Kenapa guna ladunka? Perkataan ladun ia lebih dalam daripada makna indika. Dua-dua ni maknanya di sisimu. Tapi kalau ladun ni maknanya lebih maknanya dia lebih dalam lagi, deep lagi maknanya. Sebab ladunka ni merujuk ke bahawa disisikan,
Di sisi tu maknanya di sisi tu maknanya sesuatu yang dekat sisi tu dia bila-bila Allah boleh beri, dia sentiasa ada dekat Tuhan. Itulah perkataan indika. Daripada mula sampailah bila-bila sesuatu itu ada di sisi Allah. Itulah perkataan ladunka. Dia berbeza dengan indika. Ini kita telah kupas sebenarnya dekat suratul Al-Kahfi. Jadi nak ulang ni nanti berlaku pengulangan lah. Tapi tak apa, saya terangkan. Ladunka maknanya lebih mendalam daripada makna indika. Indika di sisi engkau. Sama juga meladunka di sisi engkau. Sebab itu nak faham Quran, nak lebih dalam, tak cukup hanya baca terjemahan. Dia kena belajar tadabbur lah. Okey, ladunka lebih dalam maknanya daripada indika. Ladunka ni maknanya saya sebut tadi, para ulama menyebutkan bahawa ladunka ni, ladun ni maknanya yang Allah miliki itu dekat sisi itu, maksudnya dekat sisi itu dia bila-bila Allah beri. Kerana benda tu sentiasa di sisi. Tapi kalau indika, benda tu mungkin jauh. Walaupun di pemilik dia, tapi benda tu dia tidak selalu bersama. Itu perbezaan antara ladun dengan indika. Okey, kemudian kita kena tengok apa makna rahmat yang pemuda-pemuda diminta. Apa makna rahmat? Okey, rahmat di sini, kenapa mereka minta rahmat? Kenapa mereka tidak spesifik meminta, kan mereka melarikan diri kan? Kenapa mereka minta rahmat? Di sini, kalau kita tengok ulasan para ulama tafsir, perkataan rahmat di sini, ya, kita ulang balik. Perkataan rahmat di sini, kalau ikut dalam tafsir Adwa'ul Bayan, ia merangkumi doa dia package. Rahmat ni dia maksudnya permintaan tu dia ada banyak makna dalam tu. Dia merangkumi makna apa? Dikaitkan dengan rezeki, dikaitkan dengan petunjuk, dikaitkan dengan perlindungan, dikaitkan dengan keampunan. Jadi perkataan rahmat ni dia umum dan dia merangkumi. Dia merangkumi apa saja yang sangat berkaitan dengan keperluan mereka ketika itu. Kemudian kita nak tengok kepada apa makna, kenapa mereka sebut rosyada. Apa makna rosyada? Rosyada, jadi di sini kita terjemah dia petunjuk yang lurus. Betul. Rosyada dia ada kaitan juga dengan hidayah. Okey. Rosyada ni dia bermakna dia lawan kepada al-ghayy. Sekejap saya tunjukkan. Okey. Kat sini perkataan rosyada. Okey. Perkataan rosyada tadi, okey, dia dikaitkan dengan ar-rusydu lah. Okey. Rosyada tadi dia lawan kepada al-ghayy. Dia lawan kepada kesesatan. Sebab tu dia dikaitkan dengan al-hidayah. Okey. Rosyada, dalam ayat tadi, mereka tidak minta ar-rusydan. Rosyada tu kan, huruf tu kan dia baris atas. Rosyada. Berbeza dengan rusydan. Ayat tadi kan dia baris atas. Rosyada ada beza dengan rusydu, ada beza dengan ar-rasyadu. Kalau ra tu berbaris dhammah, berbaris kita kata baris hadapan, bunyinya rusydu. Kalau dia baris atas, rasyadu. Okey, apa bedanya? Kata para ulama, mereka ini berdoa kepada Allah, mereka mengutamakan apa? Mereka mengutamakan Allah Ta'ala bimbing mereka, beri mereka petunjuk yang sangat berkaitan dengan akhirat mereka. Mereka minta Allah Ta'ala beri kepada mereka apa?
Rosyada. Rosyada kat situ adalah petunjuk yang betul, yang lurus berkaitan dengan urusan akhirat. Sebab mereka ini adalah orang yang sangat mengutamakan akhirat mereka. Sebab tu mereka melarikan diri menuju ke kedua. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat untuk doa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Doa minta Allah bagi rahmat dan Allah memberi petunjuk. Okey, dah selesai untuk doa ni. Okey, ada apa-apa pertanyaan nanti boleh kemukakan. Okey, kita nak terus. Saya nak skip ada beberapa bilangan doa. Saya nak terus pergi kepada doa ni terlebih dahulu, ke 27. Sebab apa saya skip? Sebab saya nak buat ada beberapa pengukuhan lagi yang belum saya dapat untuk saya mendapatkan ketepatan doa Nabi Allah Nuh ni sesuai ke jika kita kaitkan dengan doa nak minta tempat tinggal yang baik. Sebab itu saya tinggalkan terlebih dahulu supaya saya tidak memberikan ilmu yang salah ataupun saya memberikan ilmu yang sepatutnya ada lagi maklumat yang lebih tepat. Jadi oleh sebab itu saya tinggalkan terlebih dahulu maklumat ni. Jadi saya sedang mendapatkan beberapa maklum balas daripada beberapa asatizah yang lain untuk mengukuhkan apakah yang terbaik doa Nabi Allah Nuh ini, kita nak letak dia pada tujuan apa. Sebab tu saya tinggalkan dulu. InsyaAllah nanti kita akan belajar juga. Cuma kita nak katakan doa Nabi Allah Nuh ini setelah dia turun daripada kapal, bahtera yang dibuat itu, adakah sesuai dengan kita katakan yang bilangan yang ke-26 tempat tinggal yang baik. Macam kita ada tempat tinggal. Kan? Tak pernah kita pindah-pindah. So macam mana yang paling tepat penggunaan doa ni? InsyaAllah nanti saya kongsikan pada kuliah yang berikut ni. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kerana saya perlukan pengukuhan dan ketepatan. Okey. Kita terus kepada bilangan doa yang ke-27. Doa ni memang tidak dapat diragui lagi. Doa ini adalah doa ketika mana kita menaiki kenderaan. Doa ini memang pasti berkaitan dengan kenderaan. Sebab apa? Sebab dia sangat berkaitan, sebab ini memang dalam hadis Nabi pun sudah dimaklumi. Sebab itu saya tidak berani untuk berkongsi sesuatu info, satu maklumat sebab orang nak amal kan. Orang ramai nak amal, jadi saya bimbang mereka amal perkara yang salah. Sebab tu saya sangat takut dalam bab nak menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang-orang yang belajar ni kadang-kadang dia, ialah kan, kita apa kita belajar. Guru membimbing pun kena belajar juga. Kena update knowledge juga. Tak semua benda kita tahu. Jadi untuk mengukuhkan, insyaAllah nanti saya dapatkan seperti bilangan nombor 26 tu. Tapi yang 27 ni memang pastilah. Memang doanya memang sesuai sangat. Doa ketika menaiki kenderaan. Sebab apa? Sebab dalam konteks ayat ni pun memang terang-terang sebut menaiki kenderaan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, kalau Nabi SAW dia nak bermusafir, Nabi naik kenderaan, memang ada doa ni dalam hadis ni. Jadi kita yakinlah doa ni memang doa untuk menaiki kenderaan. Kenderaan apa? Tak kisah kenderaan apa.
Basikal boleh, motosikal boleh, motorkar boleh. Naik apa? Naik lori boleh, naik bas boleh, apa-apa pun kenderaan. Nak naik kereta kuda pun boleh. Baca doa ni. Okey, doa ni kalau siapa faham, dia akan jadi seorang yang tawaduk. Dia jadi seorang yang merendah diri. Siapa yang faham doa ni dia mengajar kita buang segala keegoan. Buang kita daripada sifat takabur. Tapi kena faham doa ni. Kadang-kadang doa ni orang tak baca pun. Tapi doa ni kalau dia baca, dia faham, dia dapat merendahkan diri dia pada Allah. Dia akan rasa diri dia ni, dia akan rasa nak naik kenderaan ni, dia ucapan ni ucapan yang dia sangat baik. Mari kita baca dulu ayat ni, lepas tu saya akan bagi penerangan. Okey, kita tengok dalam surah Az-Zukhruf. Ayat nombor 13 dan 14. Okey, kalau siapa nak catat muka surat doa ni, ia berada pada muka surat 490. 490. Okey, kalau saya ada tersalah sebut muka surat, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tolong betulkan. Jadi siapa ada Quran terjemahan, tolong buat sematkan. Betul tak? Ayat 13, 14 surah Zuhruf ni, muka surat 490. Dia berada pada baris yang keempat sampailah baris keenam. Ini dalam muka surat. Kenapa saya perlu bagi maklumat muka surat dan baris ni? Mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh buatkan tagging ni. Tuan-tuan buatkan dalam Quran terjemahan tu, tuan buat tagging. Doa dalam Al-Quran. Sebab tu kadang-kadang ada Quran terjemahan yang di pasaran dia dah memang buat tagging. Tagging tu dia tampal lah. Dia letakkan, okey ayat ni pasal apa, ayat ni pasal apa, ayat ni pasal apa. Tapi kalau tuan-tuan yang Quran yang tak ada tagging, mungkin boleh letakkan. Ni doa apa, doa apa. Okey, doa ni kalau kita nak faham, kita kena baca ayat-ayat yang ada pada cerita sebelum ayat 13 dan 14 ni. Tapi sebelum tu kita baca dulu ayat 13 apa, 14 apa, lepas tu kita tengok ayat sebelum dia tentang apa. Jadi untuk faham doa ni, kita kena tengok bahawasanya kenapa doa naik kenderaan ni duduk dekat surah Zukhruf. Apa makna Zukhruf? Siapa yang telah mengikuti kelas nama dan tema surah, tuan-tuan sudah sedia maklum. Zuhruf maknanya perhiasan. Okey. Kenapa doa naik kenderaan Allah letak dalam surah perhiasan? Doa naik kenderaan Allah letak dalam surah perhiasan. Jadi untuk faham patut saya sebut tadi tu, siapa yang dia amal doa ni, dia faham dia baca apa ketika naik kenderaan, dia boleh menjadi seorang yang merendah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada manusia. Jadi kedudukan doa ni dia berada dekat surah tu Zukhruf. Okey, nak faham tentang tema surah Zukhruf sekejap. Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan notanya, ringkas saja sebab dia sangat membantu kepada memahami kenapa doa naik kenderaan duduk dekat surah perhiasan namanya. Sebab itulah dianjurkan mengikuti kelas nama dan tema surah-surah dalam Quran. Nampak ilmu belajar nama surah ni macam biasa-biasa je. Tapi kalau orang dah belajar,
dia akan dapat membantu memahami sesuatu ayat di dalam Al-Quran. Okey, saya tunjukkan suratul Zuhruf. Temanya pasal apa? Supaya tuan dapat jawapan. Kenapa doa naik kenderaan tu Allah sebut dekat suratul Zuhruf. Sekejap ya. Saya Ustaz, rujuk. Ya. Kalau kelebihannya untuk kita menjadi lebih merendah diri, bermakna tak payahlah tunggu naik kenderaan je kita baca ya Ustaz. Kita boleh baca bila-bila sebab kita jadi merendah diri. Tak gitu Ustaz. Okey, yalah betul. Tapi kesesuaiannya Naik kenderaan. sebab dia doa tu dikaitkan dengan menundukkan kenderaan. Ya. Jadi kalau tak naik Selama ni kenderaan kita tu menaik kenderaan baru kita baca kan. Ya. Okey. Kenapa dengan naik kenderaan? Okey. Kita tengok, kita nampak tak nota tajuk surah Zuhruf? Saya paparkan ni. Nampak tak? Nampak. Okey. Nampak Ustaz. Okey. Surah ni, okey. Surah ni, kalau kita dah belajar, apa kaitan dengan nama Zuhruf? Okey. Surah ini membicarakan tentang perhiasan dunia dan manusia tertipu dengan perhiasan dunia dan kemewahan dunia tersebut. Maknanya surah Zuhruf ni adalah surah yang Allah menyebut tentang Allah menciptakan segala perhiasan dunia. Tetapi ada manusia, dia telah terpedaya dengan perhiasan dunia tu dengan menjadikan diri dia menjadi seorang yang sombong, seorang yang bongkak. Sedangkan perhiasan tu Allah yang datangkan. Okey. Jadi kita tengok dulu tentang tema surah dia. Jadi tema surah ni adalah surah yang mengingatkan tentang tipu daya perhiasan dunia, termasuklah kenderaan yang kita naiki. Okey, lepas tu kita kena kaitkan konteks ayat ni pada mula-mula orang dulu dia naik kenderaan nak naik apa. Okey, kita tengok Kita tengok dulu suasana surah Zuhruf supaya kita faham doa naik kenderaan tu. Okey, supaya kita dapat kita rasa aku kena baca doa naik kenderaan ni. Walaupun tak baca doa ni pun taklah berdosa, tapi rasa macam tak boleh. Kenderaan ni Allah yang bagi pada aku. Kalau bukan asbab Allah Ta'ala yang bagikan aku rezeki, kalau bukan sebab Allah Ta'ala yang bantu aku buat pinjaman, kalau bukan kerana Allah Ta'ala yang bantu aku untuk hidupkan kereta ni, naik kenderaan ni, aku pun tak boleh nak dapat apa-apa. Lepas tu dia kena faham tentang doa tu. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat lagi mengetahui surah Zuhruf ni adalah surah yang banyak juga menyebut nama Allah. Surah yang kedua terbanyak menyebut nama Rahman selepas surah Maryam. Okey. Jadi surah Rahman ni maknanya kaitkan dengan rahmat Allah. Jadi sepatutnya pada waktu kita menaiki kenderaan, pada kenderaan kita tu kita dah nampak rahmat Allah. Tak kira lah kita naik kenderaan yang macam mana sekalipun. Mungkin ada orang dia naik kenderaan yang mewah dia naik kenderaan, tak salah kenderaan apa pun. Tapi daripada kenderaan kita naik tu kadang-kadang kita boleh jadi seorang yang lupa diri. Kadang-kadang kita naik kenderaan kita tengok aku siapa, naik kenderaan apa. Kadang-kadang kita jadi macam bangga dengan diri kita dengan kenderaan yang kita ada. Tapi pada hakikatnya kenapa doa itu dibacakan? Memberikan jawapan pada dia. Sebab orang mungkin baca doa kerana nak selamat aja. Selamatlah nanti aku tak accident ke apa. Tapi itu bukan konteks doa tu semata-mata nak selamat. Baca doa tu. Tapi pada arti doa itu dia akan menjadi seorang yang menyandarkan kenderaan itu kepada Allah. Itu dia surah Zuhruf. Okey. Lepas tu kalau kita nak rasa lagi surah Zuhruf tu, surah Zuhruf ni surah yang paling banyak mengulangi kalimah rahmat Tuhan kami.
Ada kaitan dengan kenderaan tadi. Okey, lepas tu surah yang paling banyak, salah satu surah yang paling banyak mengulangi tentang emas. Sebab dia perhiasan. Okey, jelas ya? Okey, ini contoh tentang surah Zukhruf. Okey, kita patah balik kepada doa tadi. Jadi doa ni, mana doa ni sekejap Sekejap Dekat doa. Okey, jadi doa ni, mari kita baca doa ni. Okey, doanya berbunyi, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Tuhan. Dekat sini pun dah bagikan kita maklumat yang utama. Kenapa ketika menaiki kenderaan tu kita mensucikan Allah? Subhanalladzi, Maha suci Tuhan yang sakhkhara lana hadza, yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Memudahkan, kalau dalam bahasa, kalau kita terjemah literal, sakhkhara ni macam menundukkan. Sakhkhara lana menundukkan. Tapi perkataan menundukkan ni dalam konteks terjemahan kita macam tak sesuai lah, menundukkan kenderaan. Tapi itulah makna sebenar. Sebab tu kita terjemah dia memudahkan. Sebenarnya sakhkhara lana ni menundukkan kenderaan ini untuk kami. Kalau orang dulu, kenderaan mereka apa? Kenderaan mereka adalah haiwan-haiwan. Haiwan-haiwan ni, kenapa dia jinak? Kenapa kita boleh uruskan haiwan tu? Kita boleh bela haiwan tu. Kalau orang-orang Arab dulu kan, nak naik unta dia, dan nak naik kuda dia. Kan contoh, kenapa haiwan tu boleh dengar cakap tuan dia? Kenapa haiwan tu kita boleh jinakkan dia? Semua itu kerana Allah yang telah sakhkhara. Allah yang telah jinakkan. Allah yang telah tundukkan haiwan tu supaya dia dengar cakap tuan dia. Faham tak tuan-tuan? Pada haiwan tu. Jadi pada kenderaan yang kita naik, kita jangan lupa kenderaan itu Allah yang mudahkan, Allah yang tundukkan kenderaan itu. Oleh kerana itulah kita mensucikan Allah dengan perkataan Subhanalladzi, Maha suci Tuhan. Kenapa dikaitkan dengan Maha suci Tuhan? Kerana apabila kita baca tasbih, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni tidak ada sebarang sifat lemah, sifat kekurangan. Allah Ta'ala ini mempunyai sifat yang tak sama macam sifat makhluknya. Kerana hanya Allah sahaja yang boleh menjinakkan haiwan, yang boleh memudahkan kenderaan tersebut. Lepas tu kita sebut Maha Suci Tuhan. Okay, dekat sini kita dah katakan bahawa kalau kita baca, kita faham doa ni, di sini pun kita dah meletakkan diri kita ni bahawasanya kalau bukan kerana Allah, mungkin aku tak ada kenderaan. Mungkin kenderaan aku ni tak boleh berjalan. Mungkin kenderaan aku ni tak boleh berfungsi. Pada doa ni. Lepas tu kita kata, وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Sedangkan kami sebelum ini tidak mampu menguasai kenderaan tu. Maksudnya ketika ayat diturun, memang suasana orang Arab dulu kan. Kalau maksudnya unta, kuda, himar ke, kaldai ke yang mereka naik tu, kalau bukan kerana Allah Ta'ala yang jinakkan, tentu tak boleh buat. Tapi setelah Allah jinakkan, kan, setelah Allah yang tundukkan haiwan tadi supaya boleh jadi kenderaan, sebab itu kita menyandarkan maklumat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ni kita tak ada kenderaan, kita dapat beli kenderaan. Betul tak? Kadang-kadang bertukar-tukar kenderaan kita. Setiap 5 tahun, tukar kenderaan baru. Kalau keluar saja versi baru, edisi baru kenderaan, kita beli. Kan? Tak apa, Islam membenarkan. Kerana itu perhiasan hidup. Kan? Cuma jangan sampai
tak tunaikan benda yang wajib pada wang ringgit lah. Jadi boleh gunakan. Sebab nikmat Tuhan kita kena tunjukkan. Bukan bawa kereta yang tersengguk-sengguk tu sedangkan ada duit. Itu sebenarnya salah konsep zuhud. Tapi kalau kita ada duit cukup, kita dah keluarkan zakat, semua hak orang kita tunaikan, maka kita tunjukkan nikmat Tuhan tu dengan kita manfaatkan wang ringgit tu. Kan? Kita beli. Tapi kita jangan lupa, kalau bukan kerana Allah, yang sebelum ni kita tak ada kuasai kan, maka kita baca doa ni, moga-moga mengingatkan kita tentang di sebalik semua ni adalah dari Allah. Kalau bukan Allah bagi aku rezeki, mungkin aku tak dapat beli kenderaan ni. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, mungkin aku tak dapat gerakkan kenderaan ini. Sebab tu siapa yang faham doa ni, dia akan menjadikan diri dia seorang yang dia jadi seorang yang bergantung harap dia pada Allah. Kan? Okey, kemudian ujungnya ayat 14 ni dia memberikan satu mesej yang lain. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami pasti akan kembali. Apa makna ayat ni? Kenapa ayat ni kata 14 setelah kita naik kenderaan kan? Lepas tu hujungnya dikatakan dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami pasti akan kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Allah di hari akhirat. Apakah hubung kaitnya ayat 14 ni dengan 13? Dengan naik kenderaan. Apa hubung kait dia? Kenapa kita naik kenderaan tu tiba-tiba kita kata nanti kepada Allah kita kembali? Nak menunjukkan bahawasanya kita yang bawa kenderaan tu nak pergi sesuatu destinasi. Betul tak? Kan? Ke mana tadi bawa kereta tu? Tak ada orang dia akan jawab, aku tak tahulah aku nak pergi ke mana. Tak ada. Dia mesti ada destinasi lah. Kan? Nak ke mana? Saya nak pergi kedai. Nak pergi mana? Nak pergi melancong. Nak pergi mana? Nak pergi bersia-sia. Dia ada satu destinasinya. Tetapi jangan lupa destinasi yang sebenar-benarnya nak pergi ke mana. Destinasi yang sebenar-benarnya kan nanti kita nak kembali kepada Allah. Kalau kita nak keluar, nak pergi melancong, kita keluar nak naik kenderaan pergi bercuti, kita akan bawa bekal, kita akan buat persiapan, betul tak kan? Kita pastikan kenderaan kita itu elok. Tetapi pernahkah kita yang memandu kenderaan tersebut, yang menaiki kenderaan tersebut, yang nak pergi ke satu destinasi, pernah tak kita fikir bahawa ni destinasi yang aku pasti akan pergi, iaitu akan pergi kepada Allah. Tapi aku nak pergi kepada Allah Ta'ala ni, aku nak bawa bekal apa? Aku nak jumpa Allah Ta'ala nanti. Kalau kita gerakkan kenderaan, naik atas kenderaan, sama ada kita memandu sendiri ke, kita menumpang orang ke, kita naik bas ke, kita nak pergi jumpa majikan kita, nak pergi kerja kan contoh. Tapi kita mesti buat persiapan lah. Masuk awal waktu. Gitu. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni, sebenarnya setiap kali kita naik kenderaan akan membawa erti kepada kita bahawa destinasi kita sebenarnya adalah nak pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita terfikir maklumat ini pada doa naik kenderaan? Berbeza kita yang hanya baca doa nak keselamatan, berbeza dengan orang yang baca doa ini dengan dia faham di sebalik intipati ayat 13 dan ayat nombor 14. Hidup dekat dunia ni pun kita kaitkan dengan Allah. Kalau bukan tanpa Allah, mungkin kenderaan kita tak dapat nak gerakkan dia. Tetapi di hari akhirat pun kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi fikir-fikirkan. Jadi jangan tinggalkan doa ini kerana doa ini dia mampu mengubah diri kita dan mengingatkan kita destinasi yang kita nak pergi dengan sebenar-benarnya. Jadi gunalah kenderaan itu, gunakan kenderaan yang dekat dunia itu membawa kita pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita faham ayat ni kembali kepada Allah. Tapi baca doa ini, gunakan kenderaan tu ke mana dia nak bawa kenderaan tu. Jadi kita akan gunakan kemudahan kenderaan itu. Kita nak pergi mana? Kita nak bawa kenderaan itu, nak pergi buat pahala. Kita nak pergi melancong kerana kita nak melihat keindahan Allah, kebesaran Allah pada lautan, pada hutan-hutan, pada air-air, kan? Boleh melancong kerana Allah. Nak ingat kebesaran Allah, kan? Tapi jangan lupa tu, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa ni juga Nabi SAW selalu baca. Kalau dalam Nabi doa ni dia macam ni. Masa musafir ke, tak musafir ke, doa ni memang dibacalah. Cuma kalau Nabi bermusafir, Nabi akan baca depan dia, Nabi ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi baca doa ni. Lepas tu dia ada pertambahan lagi lah doa lain. Nabi baca doa musafir yang khusus lepas tu. Ada panjang belakang tu. Jadi doa lain lah yang ada tambahan dia. Tapi depan dia memang Nabi baca dia. Nabi akan ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Nabi baca doa ni. Walaupun dia ada doa musafir yang khusus yang Nabi SAW bacakan. Siapa faham doa musafir tu, ya Allah, sangat-sangat mendalam maknanya. Jadi kita dapat belajar berbeza kita baca doa, sekadar doa nak perlindungan. Dengan doa itu boleh mengubah jiwa kita, boleh mengubah minda kita. Daripada doa itu mengubah kita menjadi baik. Doa tersebut dapat membentuk diri kita sentiasa mengingati hala tuju hidup kita yang sebenar pada doa naik kenderaan ini. Ya, naik kenderaan. Ingat nikmat Allah. Allah yang bagi kenderaan tu. Lepas tu ingat, nak naik kenderaan tu, begitulah kita akan pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tentang doa yang ke-27 ni. Okay. Saya nak teruskan dengan satu lagi doa. Doa 28 ni pun saya nak kena tinggalkan dulu sebab saya nak dapatkan pengukuhan lagi. Sesuai tak nak baca doa 28 ni, nak dibangunkan sebuah rumah dalam syurga ni. Sebab apa? Sebab dalam syurga ni, dia bukan ada rumah je. Sepatutnya kita nak minta istana. Kenapa nak minta rumah? Sebab doa ni dikaitkan dengan isteri Fir'aun. Kan? Dalam konteks, mana kita nak cari kesesuaian doa ni. Kan? Sepatutnya kita nak minta dibangunkan sebuah istana di dalam syurga. Saya perlukan takkid, maksudnya saya perlukan pengukuhan, jawapan yang betul. Sebenarnya apa yang kita nak gunakan doa Rabbi banili 'indaka baitan fil jannah ni. Wa najini min fir'aun ni, apa yang sesuai nak letak dekat sini. Dia bukan baca ayat tu terus-terus kita nak spesifik dia. Nanti saya nak kena kukuhkan lagi. Sebab tu saya tak berani. Walaupun ada nota yang saya buat ni, tapi ilmu ni kadang-kadang kita perlu update dia. Kadang-kadang ada lagi yang lebih tepat, maka kita kena dapatkan maklumat yang lebih tepat. Kadang-kadang yang kita setakat ilmu yang kita tahu dulu, 28 memang doa macam ni. Tetapi kadang-kadang dia tidak sesuai.
Jadi kita kena bersedia untuk memperbaiki ilmu kita, meningkatkan ilmu kita. Jadi saya perlukan beberapa pengukuhan daripada beberapa ustaz-ustaz yang lain, para ulama, untuk letakkan doa yang surat Tahrim sebelah ni nak letak apa nama dia. Jadi saya minta maaf ya, pagi ni tak dapat nak kongsikan. Saya nak terus pergi kepada doa 29. Doa nombor 29. Okey, doa nombor 29 ni saya minta tuan-tuan buat penambahan sikit. Doa ni waktu ialah doa ni ketika kelaparan. Kenapa kita letak ketika lapar? Kerana pada konteks ayat kisah Nabi Musa ni, memang ketika tu dia dalam keadaan dia tidak bawa bekalan apa-apa. Okay, kisah Nabi Musa ni. Tapi kalau kita nak tulis dekat sini, paling sesuai doa ni, kita kata doa nakkan kebaikan dari Allah. Dia lebih sesuai lah sebenarnya. Dia lebih masuk sikit. Sebab kadang-kadang orang tak lapar. Sebab kalau kita boleh lapar saja, nanti orang tak nak amalkan doa ni. Sedangkan doa ni bukan untuk ketika lapar je. Faham tak? Kadang-kadang orang tak lapar, tapi dia ada masalah yang belum selesai bagi dia. Kan? Dia buat dia lah keadaan dia disulit contohnya. So, Allah je yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita boleh gunakan doa yang sedang kita baca ni. Boleh, sebab dia doa dia lebih baik kalau kita letak dia bukan ketika lapar sajalah. Tapi kita kata ketika kita memerlukan pertolongan, kita nak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tengok dulu doa Nabi Musa ni, kita baca, kita fahamkan, nanti kita letakkan 29 ni nak letak apa. Tidak semestinya saya letak dalam nota ni maknanya itu maklumat tepat yang saya bagi, tidak, tuan-tuan perempuan. Ya, kalau tuan-tuan pernah mengikuti belajar doa-doa Rabbana dan Rabbi dalam Quran ni, kalau tuan-tuan ada info lain, tuan-tuan boleh kongsikan. Mungkin info tuan-tuan dan perempuan bagi tu lebih tepat, lebih sesuai, insya-Allah kita boleh gunakan. Bukan bermakna saya sebut contoh doa macam ni, tuan-tuan terima bulat-bulat macam tu. Tidak. Kadang-kadang, tuan-tuan ada maklumat lebih tepat, tuan-tuan kongsikan. InsyaAllah kepada kita semua. Tak jadi masalah pun sebenarnya. Saya secara peribadi, saya sangat suka kalau kita boleh berkongsi ilmu. Sebab bukan semua ilmu ni, kita sebagai tenaga pengajar, kita tahu. Tak. Kita kena contohi Imam Nabi Musa, dia pergi cari ilmu dengan Nabi Khidir. Jadi kita pun kena jadi macam tu. Okey. Kita tengok dulu doa Nabi Musa ni. Memang ni doa Nabi Musa tak dapat dinafikan sebab dia dalam surah Al-Qasas ayat nombor 24 doa ni. Sebab tu kalau siapa yang ikuti kronologi kisah Nabi Musa ke, yang kita ada buat kelas pada setiap hari Khamis malam Jumaat, ataupun tuan-tuan pernah belajar nama surah Al-Qasas. Al-Qasas ni maknanya adalah kisah-kisah. Sebab tu kalau ada peluang belajar nama surah, ikuti belajar nama surah. Kerana dia banyak memberikan kita maklumat dalam memahami surah tersebut. Okey, Al-Qasas maknanya surah kisah-kisah. Kisah-kisah ni banyak kisah. Kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Sebab tu surah Al-Qasas, nama surah kisah-kisah tu kisah siapa? Adalah kisah Nabi Musa yang telah melalui pelbagai kisah dalam hidup dia. Daripada dia lahir, kan? Lepas tu Al-Qasas diambil sempena kisah-kisah Nabi Musa. Okey. Jadi kita dah dapat jawapan. Kenapa doa ni berada dalam suratul Al-Qasas lah. Okay, kita lengkapkan lagi maklumat ni. Sikit lagi ya. Kita tengok doa ni. Okey, doa ni ayat nombor 24. Okey.
Ayat ini berbunyi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa menjawab, bukan dia menjawab. Nabi Musa ni dia berkata lah. Kita kata lebih elok pada menjawab ni, takut dia ada dialog kan. Nabi Musa dia berkata, dia mengadu kepada Allah. Kalau nak lebih fahamkan ayat ni, kita buat je. Nabi Musa dia mengadu kepada Allah. Dia mengadu apa? Rabbi, wahai Rabbku, dia kata. Ini sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, memerlukan kepada sebarang kebaikan fakirun yang engkau kurniakan. Okey. Tuan-tuan berikan saya sekejap waktu, saya nak tengok terjemahan dia secara literal dia. Sebab ni kita terjemah dia secara makna. Untuk dia dapat penghayatan, kita kena faham apa makna lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebab dia perkataan fakir. Okey. Jadi saya ambil sekejap Quran perkata sekejap Okey, itu adalah surah Al-Qasas. Okey. Surah Al-Qasas. Kita tengok ayat 24. Okey, ayat 24 ni dia muka surat, tuan-tuan tulisnya dia dekat muka surat 388. Kita tengok sekejap muka surat 388. Okey. Kita tengokkan makna perkata dia. Dia sebenarnya makna secara perkata ni kadang-kadang dia lebih dapatkan kita penghayatan sebenarnya. Okey, sekejap kita tengokkan ayat nombor 24. Okey. Ayat nombor 24. Okey, baris yang ke-6. Dalam Quran, dia buku surat 388 tu dia duduk pada baris yang ke-6. Okey, pada baris yang ke-6. Okey. Untuk lebih faham dia, apa kata kita tengok ayat sebelum ayat Rabbi ni, saya nak bawa tuan-tuan dan puan tengok terjemahan dia secara keseluruhan. Okey, kejap. Kita buka surah nombor berapa? Surah Al-Qasas kan? Okay. Kita tengok ayat penuh dia. Okey, saya paparkan ayat penuh dia. Ayat nombor 24. Sekejap lepas tu kita habiskan. Okey, sekejap. Bagi waktu sikit. Okey. Jom kita baca ayat dia ni. Okey. Ayat dia ni, kalau tuan-tuan sedia maklum, ayat 24 ni sebenarnya cerita setelah Nabi Allah Musa dia pergi melarikan diri daripada Mesir, dia pergi ke Madian. Kenapa dia nak larikan diri? Kerana pembesar-pembesar Firaun sedang mencari dia untuk ditangkap dan dibunuh Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala takdirkan Nabi Musa sempat melarikan diri. Maka apabila dia melarikan diri, dalam keadaan dia tidak berbekal apa-apa. Kata istilah orang kita kata sehelai sepinggang. Kan jauh dia berjalan. Kalau siapa yang baca cerita tu waktu dia melarikan diri tu, ya Allah, sangat sedih. Kan? Tetapi macam mana dia boleh selamat sampai dekat Madian tu, semua itu Allah yang bantu Nabi Allah Musa. Dia ada satu doa lain. Tapi tadi ada nota ni. Nanti saya kongsikan. Jadi ketika dia sampai kat Madian tu, dia sampai ke tempat orang, tempat asing. Kan tak kenal orang, tapi dia nampak ada dua orang perempuan yang sedang nak bagikan minuman kepada haiwan ternakan mereka. Lepas tu dia tolong. Lepas dia tolong tu, tengok ayat 24 Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternakan mereka. Nabi Musa tolong dua perempuan tersebut.
Thumma tawalla ila dhilli. Kemudian Nabi Musa pergi ke tempat teduh. Maknanya pokok. Kalau baca dalam tafsir kata, Tabari kata dia pergi berteduh di bawah sebuah pokok. Nabi Musa dia tak minta pun balasan dekat dua orang perempuan tu. Summa tawalla. Dia pergi ke tempat teduh bawah pokok tu lalu dia berdoa. Sebab tu saya kata kena baca keseluruhan ayat tu supaya kita apabila baca doa ni kita teringat macam mana keadaan Nabi Musa sehelai sepinggang berjalan jauh keluar bawa diri. Kan tak ada berbekal apa-apa sehelai sepinggang dia. Lepas tu dia sempat pula turun orang lain dan dia berteduh di bawah sebuah pohon. Ketika dekat bawah pohon tu lah dia kata, faqala. Lalu dia berdoa, dia berkata pada Allah. Dia kata, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tapi kat sini dia terjemah dalam bentuk makna. Tapi kalau kita bacakan, kalau kita baca ayat dia terjemah perkata, dia kata, wahai Rabbku, dia kata, inni lima anzalta. Sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau telah turunkan kepadaku. Telah turunkan kepadaku min khairin kebaikan, faqirun orang yang menginginkan. Jadi Nabi Allah Musa ni, kita tahu kan, Allah yang selamatkan diri dia lari daripada Mesir tu. Dia tahu Allah Ta'ala ni sumber kebaikan dia. Maka dia kata, Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian. Ni kebaikan yang engkau berikan. Sebab apa dalam keadaan tu dia lapar, dalam keadaan dia tidak ada apa-apa. Tetap tahu tak doa Nabi Allah Musa ni? Secara tidak langsung, terus perempuan tu datang balik. Kalau kita baca ayat ni, dia guna perkataan faja, huruf fa ni menunjukkan benda tu berlaku dengan cepat. Nabi Musa doa tadi tu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa ni kalau kita faham, Nabi Musa ni dia minta kepada Allah kebaikan-kebaikan. Dia minta kepada Allah ni macam, ialah ketika tu dia lapar, jalan jauh sampai dekat kematian. Lepas tu duduk sebuah pohon, minta kepada Allah, Ya Allah berilah kepada aku sangat berhajat kepada sebenarnya sebarang kebaikan. Tapi di sini terjemah rezeki sebab dikaitkan dengan konteks ketika tu dia dalam keadaan dia berjalan jauh. Kepada Allah. Doa dia baca ni, terus Allah hantar kembali semula perempuan yang ditolong tadi, salah seorang darinya. Ajak dia datang ke rumah bapanya. Yalah, itu cerita dia lah. Ustaz, Ya. Maaf ya, ada ustaz lain beritahu bahawa doa Nabi Musa ini boleh juga digunakan bila kita nak mohon jodoh. Tak mohon jodoh. Ya, tak, wallahu alam. Tapi betul ke ustaz? Okey. Dari sudut umum boleh sebenarnya. Dari sudut umum dia boleh. Sebab dia kata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kepada sebarang kebaikan yang engkau kurniakan. Boleh. Boleh. Dia sebenarnya applicable untuk semua sebenarnya. Dalam keadaan kita sangat-sangat memerlukan sesuatu, boleh. Secara umum dia boleh. Sebab tu saya tak nak letakkan hanya ketika lapar je. Faham tak? Sebab tu kalau saya minta ubah tadi, kita boleh letak ni, ketika dia doa ni, dia doa dalam keadaan kita sangat memerlukan sesuatu. Boleh letak doa tu. Macam kisah Nabi Musa memang ketika tu dia memang lapar. Sebab dia berjalan jauh kan. Dia tak ada siapa-siapa tempat mengadu kan. So mengadu pada Allah. Boleh. Doa tu boleh. Secara umumnya boleh. Boleh. Maksudnya tapi taklah hanya kita kata berkaitan untuk cari jodoh saja. Sebab kita tak nak letakkan hanya untuk mencari jodoh. Tapi kita letakkan dia umum. Maksudnya doa kita memohon sebarang kebaikan daripada Allah dalam
apa saja kondisi kita lah, boleh. Doa kita nak minta sekarang supaya kita dilepaskan daripada pandemik ni. Boleh baca doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita nak minta Allah cepat-cepatlah berlintas negeri ni. Kalau lama tak jarang orang tua contoh kan, kita ada pun kita ada. Alamak, keadaan kondisi apa pun boleh baca doa. Boleh, dia umum, boleh baca. Itu jawapan secara umum boleh. Tapi untuk spesifikkan dia tu lah yang saya nak kita baikilah. Dalam konteks Nabi Musa ni kita fahamlah suasana dia kan. Tak ada siapa-siapa, tak ada orang dikenalkan. Tak ada orang yang dikenal pada tempat tu. Nabi Musa dia tak pergi minta balasan kat perempuan tadi tu. Aku dah tolong kau, kau bagilah upah aku. Tolong ambilkan air ni. Menunjukkan kemuliaan Nabi Allah Musa. Tetapi kita ada Allah. Kan? Kita ada Allah, kita mengadulah. Boleh. Secara umumnya boleh buat. Boleh masuk pada doa tersebut. Okey, ada pertanyaan lain sebelum kita berhenti? Kita akan tamatkan tajuk kita ni pada minggu depan. InsyaAllah. Sini 20, kita akan habiskan ke semua doa yang tinggal lagi beberapa baki doa ya. Kita akan habiskan doa kita nombor 26. InsyaAllah kita akan tamatkan nombor 26. Lepas tu kita akan habiskan doa nombor 28 dan doa nombor 30. Maknanya 3 doa lagi insyaAllah kita akan tamatkan pada siri yang ke-20. Pada minggu hadapan insyaAllah. Ada pertanyaan lain yang boleh saya kongsikan? Kalau tuan-tuan ada maklumat lain macam puan sebut tadi tu, boleh juga kongsikan. Mungkin tuan-tuan dah belajar pada beberapa guru, mungkin ada maklumat lain yang boleh kita kongsikan, boleh kongsikan insyaAllah. Okey. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, kita jumpa insyaAllah pada minggu depan, siri yang terakhir ya. Siri yang terakhir. Tengok macam mana. Sama ada akhir ataupun saya nak tambah dengan waktu-waktu doa yang mustajab. Mungkin saya akan lanjutkan jugalah. Okay, InsyaAllah nanti kita akan habiskan keseluruhan doa ni yang terkandung dalam nota ni pada minggu hadapan. Lepas tu kita bincang macam mana. Sama ada nak buat tajuk baru atau bagaimana. Ya. Yang doa untuk 26 tu kita tangguhkan je. Yang 28 pun sekali ke? 28. 28 tu yang pasal dibangunkan sebuah rumah dalam syurga ni. Ya, yang ini nanti bukan tangguhkan. Kita bincang minggu depan. Okey. Kita bawa dia kepada minggu depan sebab saya nak ukuhkan doa ni sesuai kita nak letak bawah tajuk apa. Ya, itu pada minggu depan insya-Allah. Jadi minggu depan tu kita akan habiskanlah semua 3 lagi bilangan doa yang belum kita baca pada pagi ni. InsyaAllah. Okey. Jika tuan-tuan ada kelapangan, dijemput tuan-tuan meneruskan kelas berikutnya, next class jam 10.30. Kita akan belajar tentang kelebihan Qiyamul Lail di bawah program Anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin 10.30. Kalau tuan-tuan tak ada kelapangan boleh ikuti. Jadi kita berhenti maklumat pada tajuk doa-doa terbaik ni pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Kekurangan, kelemahan pada nota yang saya kongsikan juga pada penyampaian saya mohon ampun dan maaf. Yang sempurna yang terbaik itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas pertanyaan ataupun di atas maklumat tambahan daripada tuan-tuan dan puan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.